Dan pada pagi ini kita berada dalam slot soal jawab pada hari Khamis. InsyaAllah moga-moga kita semua dapat mengambil manfaat daripada para muhibbin yang menimbulkan soalan-soalan untuk menjadi pintu kepada ilmu ataupun pengetahuan baru dalam kehidupan kita sehari-hari, insya-Allah. Soalan yang pertama, bolehkah terangkan maksud iman yang istidraj? Macam mana nak beza iman istidraj dengan iman yang sebenar? Soalan ini saya rasa dia timbul daripada doa yang pernah saya bagi, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alil imana lana siraja wa la taj'alhu istidraja. Wahai Tuhan, jadikan iman buat kami ialah siraja, pelita ataupun petunjuk, lampu petunjuk. Dan janganlah engkau jadikan iman pada kami ialah istidraj. Istidraj maknanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nikmat yang diberi bukan untuk memberi nikmat, tapi nikmat yang diberi ialah untuk menghancurkan orang yang diberikan nikmat. Orang yang mendapat nikmat merasakan nikmat itu ialah nikmat kepada dia. Sedangkan nikmat yang Allah bagi itu sebenarnya Allah nak memusnahkan dia. A'udzubillah min dzalik. Perumpamaan seperti orang yang nak sembelih ayam. Jadi kalau duduk di kampung-kampung, bila mana nak sembelih ayam, jadi tuan ayam ni dia akan tabak berai. Bila dia tabak berai, ayam pun terpah, pakat nak pagut. Sebenarnya tuan ayam bukan nak bagi makan sangat. Bukan nak bagi makan pun, tapi dia nak sembelih ayam. Dia tengok mana ayam yang dia rasa nak sembelih, dia tarik. Ayam tu kiok. Ayam tu menyangka tuan dia memang sayang kat dia. Tu dia terpa pi nak pagut beras tu. Tiba-tiba rupanya tuan nak sembelih dia. Itu perumpamaan ulama bagi kepada makna istidraj. Dalam kehidupan sehari-hari ini kita harapkan nikmat yang Allah bagi pada kita ialah nikmat yang sebenar-benar nikmat. Ada orang yang Tuhan bagi nikmat sebab Tuhan nak menghancurkan dia. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi macam mana ataupun bagaimana kita nak membezakan di antara iman yang jadi pelita ataupun iman yang jadi istidraj? Iman yang jadi pelita ialah orang yang mensyukuri di atas nikmat iman. Sebab itu di sana ada di kalangan orang-orang tasawuf yang mengamalkan sujud syukur, mensyukuri nikmat iman dan Islam. Selepas pada semayang, Rasulullah Sayyidina Muhammad angkat takbir, Allahu Akbar. Niatnya saja aku sujud syukur kerana Allah Ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam sujud syukur itu, seseorang itu sujud kerana mensyukuri di atas nikmat iman dan Islam. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, itulah maknanya orang itu, nikmat yang diberikan padanya ialah dia merasakan nikmat iman dan Islam itu ialah merupakan nikmat yang terbesar yang Allah bagi pada dia. Sementara iman yang Tuhan bagi istidraj ni, iaitu orang yang tak mensyukuri di atas nikmat iman. Dia beranak-beranak main ke dunia ni jadi orang Islam dah, mak ayah Islam. Dia tak menghargai nikmat iman dan Islam yang Tuhan bagi tu. Jadi bila mana tak menghargai, apa resiko daripada nikmat yang diberi kita tidak hargai? A'udzubillah min dzalik. Kalau berterusan berpanjangan, maka orang yang sebegitu rupa akan mengakhirkan kehidupannya dengan su'ul khatimah. A'udzubillah min dzalik. Dia akan mati di luar daripada Islam. Allah cabut balik iman dia. Yang Allah bagi itu Allah cabut balik. Allah tarik balik nikmat tu.
akhirnya dia mati di luar daripada Islam. Na'udzubillah min dzalik. Dia mati luar daripada Islam dan dia mati tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ni sebenarnya semua nikmat yang Tuhan bagi pada kita, kita kena syukuri, berterima kasih, menghargai, menghayati bahawa semua itu ialah kurniaan daripada Allah yang maha berkuasa ke atas hamba-hamba dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di sana kata ulama, punca seseorang itu mati di luar daripada Islam dan tak beriman kerana dia tidak mensyukuri di atas nikmat-nikmat ketaatan yang keluar daripada diri dia. Contoh, di kita ni ada banyak anggota yang Tuhan bagi. Mata, telinga, tangan, kaki, hidung, mulut dan sebagainya. Daripada semua anggota-anggota yang Tuhan bagi ini, keluar taat. Mata melihat benda baik, telinga mendengar benda yang baik, mulut bercakap benda yang baik, kaki melangkah ke masjid, tangan pegang yang baik. Maknanya banyaklah keluar benda-benda taat daripada anggota-anggota di badan kita. Setiap kali keluar taat daripada anggota badan kita, kita kena kata alhamdulillah. Kita kena syukuri di atas kurniaan Tuhan. Boleh tengok masjid, boleh tengok Quran, boleh tengok para alim ulama, tengok muka mak ayah. Ini semua taat yang keluar daripada mata. Jadi bila mana taat itu keluar daripada kita, kita kena syukur alhamdulillah. Mana-mana orang yang tidak mensyukuri terhadap nikmat yang keluar daripada anggota-anggota dia, ghalibnya berakhirlah umurnya dengan su'ul khatimah, na'udzubillahi min zalik. Bila sebut su'ul khatimah, kena sebut na'udzubillahi min zalik. Minta Allah lindung kita semua. Su'ul khatimah ni ada dua jenis. Na'udzubillahi min zalik. Yang pertamanya, jenis yang pertama, bila mana nak mati, dia teringat kepada dunia yang dia kasih. Kalau dia ada kebun, dia sayang kat kebun. Dekat nak mati, dia teringat, kebun aku, sayangnya nak tinggal lah ni. Aku baru tanam kebun pisang ni. Teringat kebun dia. Dia main tengok kebun. Ada orang yang nak mati tengok kereta. Kereta aku naik tak puas lagi. Nak mati dah aku. Ada orang sayang perniagaan dia. Nak mati. Makan tak habis lagi ni. Contoh. Bila dia teringat kepada semua yang dia kasih, keduniaan yang dia kasih, ketika tu Allah cabut nyawa dia, berarti dia mati tidak teringat kepada Allah. Kita nak mati ni, kita ingat kat Tuhan. Bila nak mati, kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dicabut nyawa kita, dalam keadaan kita ingat kepada Allah, maka mati kita dipanggil husnul khatimah. Mati yang elok. Orang beriman ni ketika nak mati, dia sibuk nak mengucap dua kalimah syahadah. Dia tak ingat lain. Dia nak ucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia sibuk nak fikir nak ucap tu. Tapi yang sebaliknya, dia tak ingat kepada Allah, tapi dia teringat pada dunia yang dia kasih. Dan sebab itu kita ni orang Islam, orang mengaji, orang beriman, jangan bagi ada dunia lebih kita kasih daripada Allah dan akhirat. Dunia ni bila kita kasih, jadi rosaklah kehidupan kita. Dunia ni kalau kita kasih, seumpama seperti orang ni kalau dia makan racun ni memberi kesan kepada tubuh badan. Tapi dunia kalau dikasihi, memberi kesan kepada hati. Dia akan membunuh hati kita. Akhirnya hati kita mati. Na'udzubillah min dzalik. Jadi subhanallah, maka itu satu jenis satu jenis dia panggil mati su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi macam mana kita nak mati dalam keadaan husnul khatimah? Jadi berpandukan hadis Nabi, bagaimana kita tidur dan bagaimana kita bangkit daripada tidur. Nak tidur, kita ingat pada Allah. Kita baca doa tu, kita baca doa ni, kita baca yang Nabi kita ajak, apa kita kena baca sebelum kita tidur. Last sekali, kita kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah.
Jadi ucapan terakhir kita itu. Jadi mati esok pun itulah ucapan kita yang terakhir sekali. Sebab Nabi kata, kama tanamu kadzalika tamut, kama tastayqiz kadzalika tub'as. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seperti mana kamu tidur, begitu kamu mati. Seperti mana kamu tidur, begitu kamu mati. Seperti mana kamu bangkit daripada tidur, begitu kamu akan dibangkitkan daripada kubur. Bangkit tidur, maka kita baca apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Bangkit daripada kubur pun samalah kita akan baca. Segala puji bagi Allah yang telah matikan kami selepas segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami selepas dia mematikan kami, kepadanya lah kita semua kembali kepada dia. Jadi subhanallah, itu satu jenis dipanggil su'ul khatimah. Yang paling teruk sekali ketika nak mati, tak percaya pada Allah. Jadi duk percaya pada Allah, tiba-tiba nak mati tak percaya pada Allah. Tak percaya kata Allah tu Tuhan ya. Tu dahsyat, tu paling dahsyat sekali. Jadi semuanya berlaku dengan sebab tidak mensyukuri terhadap nikmat iman yang Allah bagi. Jadi sebab itu hargailah nikmat iman, hargailah nikmat Islam yang Tuhan bagi kat kita. Alhamdulillah. Ada orang yang Tuhan bagi kat dia, masalah Sayyidina Muhammad, banyak. Bagi contoh orang Melayu lah. Orang Melayu ni, disebut Melayu, Islam. Islam tu Melayu. Satu orang tu, kenalan saya. Dia Cina. Bila dia masuk Islam, dia mesti cakap Cina. Cina kata, apa you cakap? Apa cakap apa ni Cina? You dah masuk Melayu. Jadi, istilah orang Cina ni, kepahaman dia masuk Islam tu masuk Melayu. Sebenarnya, betul lah tu. Di tanah, di Malaysia ni, Islam tu Melayu, Melayu tu Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila berkhatan, masuk Jawi. Masuk Jawi. Jawi ni, istilah pada Bani Jawi, Melayu lah. Masuk Islam tu. Dia macam orang Arab. Orang Arab ni, bila sebut Arab, semua kita akan gambarkan dia Islam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dia syukurlah bangsa kita, bangsa yang macam tu nikmat yang Tuhan bagi. Jadi subhanallah, maka orang yang asal-asalnya Islam ni nak jadi mudah je. Yang pertama masuk Islam, yang kedua jadi Islam dengan sebab salah seorang daripada mak ayah itu Islam. Contoh budak kecil, ayah mak dia salah seorang masuk Islam, dia Islam. Itu mudah Tuhan bagi jadi Islam. Jadi bila Tuhan bagi Islam, lepas tu iman Tuhan bagi lepas tu. Sikit kepercayaan kita terhadap keunggulan kepercayaan terhadap rukun iman. Jadi bila mana kita dah beriman, hargai. Kalau kita tak menghargai, resikonya ialah itulah yang namakan istidraj. Tuhan bagi, tapi Tuhan nak musnahkan. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Adakah seorang laki-laki, bismillahirrahmanirrahim, adakah seorang laki-laki masih bertanggungjawab ke atas seorang isteri apabila sudah bercerai? Dan apakah tanggungjawab tersebut jika ianya ada? Orang laki-laki dia bertanggungjawab pada isteri selama mana ada hubungan suami isteri. Berpandukan kepada ayat yang Tuhan sebut, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah. Itu tanggungjawab yang paling besar sekali pada orang laki-laki. Untuk menjaga ahli keluarganya daripada dimasukkan ke dalam neraka. Maka dia mesti ada ilmu, dia mesti membimbing isteri, anak-anak untuk menuju kepada keredaan Allah dan akhirnya akan dimasukkan dalam syurga insya-Allah. Tengok anak bini. Sallallahu alaihi Muhammad. Anak bini keluar rumah macam mana? Kalau kita sendiri pun tak apa hati tengok dia keluar, jangan bagi dia keluar.
Sepanjang jalan dia keluar tu dia berdosa, kita berdosa. Kita kena tegur, jaga anak bini kita. Orang lelaki kalau dia tengok anak isteri dia tak tegur, dia dayus. Dayus ni pengecut, tak boleh nak tegur kemaksiatan dibuat oleh anak bini. Dayus ni dia akan tak masuk syurga, tak akan bau syurga. Seperti orang perempuan yang derhaka pada suami, tak ada bau syurga. Jadi dayus pun tak akan masuk syurga. Walaupun duk pergi masjid, walaupun orang panggil orang baik ke, sebenarnya tak baik. Sebab Nabi kata, ad-dayus la yadkhulul jannah. Dayus tidak akan masuk syurga. Itu istilah dia. Orang lelaki ni kena tegas terhadap apa yang dibuat oleh anak bini. Jadi benda yang bersalah dengan syariat, dengan syarak, cara pakai, cara hidup, apa semua, tu kena bagi perhatian. Tu bahaya. Bila anak bini tak terjaga masuk neraka, dia pun masuk sekali. Orang lelaki ni susah tentulah. Tak ada senang. Jadi subhanallah, maka jaga terhadap keluarga kita mendapat keredaan Allah, itu tanggungjawab yang paling besar sekali. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian tanggungjawab yang kedua ialah memastikan anak isteri mendapat pendidikan agama yang sebenarnya. Saya ingat ungkapan guru saya, tidak ada suatu dosa yang paling besar ke atas seseorang suami, melainkan tidak ada satu dosa yang paling besar ke atas satu orang suami selepas syirik, lebih daripada dosa membiarkan anak isteri dalam keadaan jahil. Anak bini, kita nak mengajar, kita tak kerti, tak ada ilmu. Anak isteri biar dalam keadaan jahil, tak kerti agama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Tu dosa besar. Dosa yang besar yang duduk di atas bau satu orang lelaki. Kalau macam tu macam mana? Tak kerti, tak apalah. Yang pertama kita mengaji, yang kedua bagi anak isteri pergi kuliah. Hadir pengajian-pengajian. Tu lepas kerti. Ada saya tengok suami-suami ni, mungkin dia faham kot. Dia main hantar je bini dia. Kereta besar makan main. Main hantar bini sejam ambil balik. Macamlah dia tu alim sangat kan. Sedangkan dia pun tak kerti apa pun. Tapi agak lebih baik lah daripada tak payah ngaji langsung. Di makna macam ni kot. Esok dia kata, mungkin dia kata macam ni kot kat bini dia. Esok yang masuk syurga, abang gantung di kain yang. Macam tu lah kot no. Mana nak gantung dengan bini. Padahal di bini gantung di dia masuk syurga. Sebab itu no, orang perempuan ni, kadang-kadang pergi hantar anak perempuan ni pergi mengaji Quran. Yang suami itu duduk dalam keadaan tak kerti Quran lagi. Buta huruf Quran. Tak sepatutnya. Bila si isteri boleh baca Quran, jadi imam, boleh baca Quran, baca Fatihah betul. Suami itu tak betul lagi. Situasi ketika itu tak sah satu orang isteri ikut suami yang baca Quran ataupun baca Fatihah dan sembahyang tak betul. Tak boleh ikut. Jadi maknanya berat tu. Jadi subhanallah, kita haraplah para suami di luar sana pun sama naik dengan bini. Pergi mengaji, dia pun masuk kelas, isteri pun masuk kelas. Ada satu orang tu saya jumpa. Lama tak jumpa lah malam tu. Salam-salam tanya abang, Iman Anton tak jumpa. Lepas tu saya tanya abang apa semua, dia kata, Ustaz, saya lah ni, saya duduk sorang-sorang dah Ustaz. Isteri pergi mana? Ingat bercerai ke? Meninggal dah Ustaz. Lepas tu, lama dah? Lama dah Ustaz, 6 tahun. Ya Allah, tak kahwin lain? Tak Ustaz. Pasal apa tak kahwin lain? Soalan saya. Dia kata, bukan apa Ustaz. Takut kahwin lagi, dapat isteri baru, tak macam hak dulu. Dia kata, Ustaz kami dulu, mana ada pengajian, semua sampai. Jadi rutin harian. Keluar sebelum maghrib, pergi kuliah, lepas isyak balik, berhenti kedai makan, balik rumah. Bahagia lepas tu lah hari-hari. Satu hari, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lepas kuliah maghrib, bayar isyak, sallallahu alaihi wasallam, biasanya berhenti kedai makan. Kata isteri dia, rasa macam malam ni tak mau dah bang.
Tak mau tak apa, abang pun tak apa. Sampai rumah, belum sempat nak masuk rumah, keluar daripada kereta, isteri jatuh rebah depan pintu rumah. Kelang kabut dia. Ketika tu, nak angkat masuk dalam rumah ataupun nak angkat masuk dalam kereta. Jadi akhirnya, nak angkat masuk dalam kereta, tak dan beberapa detik, memandang lah. Mati dia mati tiba-tiba. Mati dalam keadaan balik daripada masjid, balik pada semayang. Mungkin dalam keadaan ada wuduk lagi. Itulah kehilangan yang paling besar dalam hidup dia. Jadi dia kata, tak ada dapat cari Ustaz. Takut cari tak macam ni. Kalau dapat macam hari tu, boleh macam lah pergi mana sini. Takut dapat ni Ustaz. Tak mau pergi mengaji. Tak mau pergi kuliah. Tu satu anugerah besar tu. Orang yang suami isteri, yang Tuhan bagi boleh pergi masjid sama-sama, pergi kuliah sama-sama. Kadang-kadang sebelum subuh, saya keluar nak pergi kuliah subuh, keluar awal sikit lah. Tengok ke jalan tu, orang tua-tua naik motor sama-sama, pergi masjid sampai tua, beriringan. Ada kadang-kadang tu salah Sayyidina Muhammad, hak jumpa juga. Ni, hak perempuan tu saruk apa? Jalan baca orang bercinta. Jalan suami isteri sama-sama tua. Tu masya-Allah. Siapa-siapa yang sampai tua Tuhan mengenai macam tu, syukuri, sebab tak semua orang boleh macam tu. Jadi subhanallah, gitu. Kalau kita tak ada ilmu, bagi galakkan anak isteri, hadir kuliah-kuliah. Jangan jadi orang yang buta ilmu, tak tahu ilmu, tak ada pengetahuan, jahil agama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, bila dah bercerai, tanggungjawab kita dah habis. Dia, kita. Kecuali kalau ada anak, tanggungjawab pada anak ya. Yang kita, selagi mana dia masih belum dewasa, dia masih belum baligh, jadi tanggungjawablah untuk membesarkan anak tu, sebab anak tu anak kita. Dengan isteri tak ada hubungan apa dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina. Seterusnya, masalah sayyidina Muhammad. Macam mana untuk kita selalu dekat dan sentiasa ingat kepada pencipta, iaitu Allah, walaupun dalam keadaan bekerja atau sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya nak dekat dengan Tuhan ni kena minta. Seperti mana yang Nabi kita SAW sebut, jangan tinggal membaca doa ini setiap kali selepas daripada sembahyang. Iaitu doanya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa ni, kata guru saya, dibaca pada doa yang kedua. Tapi orang jarang buat ada doa yang kedua tu. Bila mana kita baca doa, nak bagi jadi doa kedua, kita kena berkata Al-Fatihah. Lepas doa pertama, baca Al-Fatihah. Lepas tu, baca Al-Fatihah. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau kita semayang tu ramai, jadi imam. Tapi kalau imam dah habis, kita sambung Al-Fatihah. Kita sambung buat sendiri. Tak payahlah. Apa ni nak tunggu tu imam, dia tak mau buat. Pipi kat dia lah. Kita sambung Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, baca Al-Fatihah. Patulah amin, 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 ya Rabbal Alamin. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau kita seorang. Kalau kita niat ramai, kita niat isteri kita, niat suami kita, niat anak-anak kita, baca Allahumma a'inna. Jadi kita minta semua. Takkan kita nak taat kita, seorangnya buat, kita nak semua anak-anak kita, ahli keluarga kita. Jadi kita baca Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tuhan, tolonglah kami untuk kami dapat ingat kepada Engkau. Soalan dia, macam mana nak ingat kat Tuhan setiap masa, atau waktu kerja pun tak lupa kat Tuhan. Baca doa tu. Wahai Tuhan, tolonglah bagi kami ingat kepada Engkau. Wa syukrika,
Tuhan tolonglah bagi jadi kami dapat bersyukur kepada Engkau. Wa husni ibadatik, dan tolonglah wahai Tuhan kami dapat memperoleh ibadat yang paling elok sekali. Kena minta. Bila mana kita minta, Tuhan bagi. Tuhan bagi. Bagi itu macam mana? Nanti rasalah bagi itu macam mana. Guru kami almarhum Pak Suyuk, dia tak buka pondok, tapi dia ada madrasah, ada surau tepi rumah. Surau tu dah dia mengajar. Waktu lain dia cari kehidupan dia pergi motong. Motong ni menoreh. Saya ingat dia cerita. Waktu menoreh tu, soalan Sayyidina Muhammad, menoreh ni, kita buat kerja. Kerja tu pada perbuatan. Tapi hati tak lupa Tuhan. Bila tak lupa ni, duk ingat. Dia mai sekali ingat tu, tinggal pisau motong tu, duk di pondok pokok, teriak ya, menangis. Menangis. Rindu kat Tuhan. Tu maqamul awliya. Kadang-kadang Tuhan bagi ingat kat Tuhan ni. Kalau Tuhan bagilah, naik motor, nak tongkat motor, main waktu tu teringat. Teriak, apa lagi? Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maknanya nak jadi macam tu. Dia kalau tengok kat Tuhan, dia ingat dunia. Dua je. Kalau kat Tuhan tak ingat dunia lah pula. Atas kereta tu ingat apa? Bawa kereta tu. Jalan, duduk berhenti traffic light tu. Teringat apa? Nak ingat kat Tuhan, dia kena zikrullah. Nak ingat kat Tuhan, dia kena selawat. Hari ni dah mudah. Bila kita dah naik kereta, tu selawat tu. Kalau kita pakai, contohlah ni kemudahan. Kalau pakai ni macam ni, masalah sinar. Jadi saya bimbang, takut dia tersaruk. Bimbang juga pasal pengalaman. Tersaruk tu yang macam ni. Jadi apa-apa pula kan. Baik. Bila dah ada hak macam ni ke, apa ke, hak zikir, hak tasbih digital kita tu, itu satu kemudahan Tuhan bagi. Sebenarnya KL ni, bila saya pergi di Turki, jadi Turki ni bila masuk di Istanbul, jam dia teruk. Orang Turki kata, kalau tak jam, tu bukan Istanbul. Orang Malaysia kata, kalau tak jam, tu bukan KL. Jadi KL ni, biasalah jam. Kalau jam dalam botol, boleh makan kan. Jam di KL, duk extension gila macam tu lah. Di tekanan. Dia pegang tasbih, dia positif. No? Saya ingat, beribu-ribu boleh selawat kat Nabi. Subhanallah. Dengan kita duduk dalam kereta kita berzikir. Dengan sebab zikir tu lama-lama dia timbul. Dia kena bagi jadi amalan. Bila dia amalan, sekalipun mulut tak kata, hati tak lupa. Sebab itu, tengok orang tarekat, dia bukan tasbih Musalla ala Sayyidina Ahmad. Dia tasbih sejuta. Bukan tasbih sejuta ni. Tasbih 33 ya. Pergi jalan tu. Subhanallah. Selagi mana duduk jalan tu, dia nak bagi lekat Tuhan di hati tu. Subhanallah. Dia pusing kan. Dia bukan kira nak bagi jalan. Sebab jari telunjuklah jari yang sampai ke hati. Oratnya sampai ke hati. Jadi bila mana, selagi mana duduk berjalan begitu, subhanallah. Sekalipun bila dah jadi kebiasaan, tetap hati. Lepas tu ada salah seorang syekh dia di Mesir. Allahu Akbar. Kita tak ada di Malaysia, tak jumpa lagi lah. Kita main rumah dia. Assalamualaikum syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Subhanallah. Main dengan siapa? Subhanallah. Kita kata main ni, kawan-kawan ramai ni syekh. Ni mana orang? Main dengan apa? Subhanallah. Bercakap tu, tengah-tengahnya subhanallah. Jadi subhanallah, pasal apa? Sebab dia satu riadah. Riadah ni satu riadah
Macam orang duk lari apa semua tu kan. Jogging apa semua tu. Mula-mula 500 meter, lepas tu pergi 100 meter, lepas tu pergi 1 km. Dia ke meningkat lah. Tu hak boleh angkat berapa ratus gram tu. Tu bukan angkat sekaligus boleh angkat. Dia sikit. Latihan hari-hari. Dia juga zikrullah, dia panggil riyadhah ruhiyah. Pun kena buat latihan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ni subhanallah nak bangkit tahajud pukul 5 suku. Okeylah tu, pelan-pelan. Nanti belajar bangkit awal sikit. Mak saya 3.30 dah bangun. Dia bangkit awal, 3.30, jaga, 3.30 jaga. Bangkit tahajud, tidur balik. Jadi nak bangkit awal tu tak mudah. Tapi orang tua ni sebenarnya tak tahulah. Saya pun ke arah jadi tua juga. Orang tua ni katanya tidur tak banyak. Ni semua tak apa tua hari ni. Orang tua dia tidur tak banyak. Masalah Sayyidina Muhammad. Waktu kami duduk di pondok dulu, orang tua ni, orang tua dulu lah. Tidur sat dah puas. Akhir bangkit, tak tahu nak buat apa. Cari gobek pinang. Tak ada lah, budak-budak pula tak ada lah, tak tahu. Gobek makan pinang sebelum subuh. Orang baca Quran. Orang zikrullah. Tak membiasakan. Jadi gunalah peluang yang Tuhan bagi ni untuk melekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan ni dia bagi semua elok lah. Bila main tua, gigi tercabut banyak lah. Pasal apa? Tuhan suruh kurang makan. Tapi nak makan juga, pergi cari gigi lain. Tuhan bagi kurang makan sebab suruh Tuhan. Sebab makan ni, masalah Sayyidina Muhammad, bila terlebih taat dia kurang. Hak tu tak boleh makan. Bila main bomok ni, penyakit macam-macam, darah tinggi, kecil manis, semua pantang habis dah. Pasal Tuhan kata kuranglah makan tu. Main taat pula. Cuma tak faham hak Tuhan buat tu. Bila main tua, sakit macam-macam. Sakit macam-macam ni dia macam lampu kereta merah. Bila minyak nak habis, naik lampu merah tu. Jadi maknanya, bila hang dekat nak mati, sakit itulah ialah lampu merah. Olehnya kata ulama, kita akan mati dengan sakit yang kita hidapi. Kita mengidap sakit apa? Sakit itulah kita akan mati. Dia main lampu tu. Main lampu dah. Ada orang sakit darah tinggi. Darah tinggi itulah mati dia. Ada orang sakit jantung. Jadi bersiap sedialah. Itulah lampu dia. Masalah Sayyidina Muhammad. Ada orang yang Tuhan tak bagi main alamat langsung-langsung. Itu lagi takut. Allahu Akbar. Jadi sebab itu, kata ulama, antara musibah yang Tuhan timpa pada seseorang, dia mati tiba-tiba. Tak ada lampu. Tak ada alamat. Tapi kalau Tuhan sayang pada seseorang, Allah bagi lampu. Peringatan. Jadi kita ni duk hari tak tahu. Duk malui kehidupan ni. Taib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau nak ingat pada Tuhan, dia latihan. Kena berlatih. Sebab itu saya suruh orang pegang tasbih. Dia bukan kata-kata, ustaz lagi nak menunjuk pula orang kata kita baik. Tak, bukan isu tu. Nak pegang tasbih, takut orang kata kita baik. Saya ingat, tak main kot. Tak main kot perasaan tu. Yang main apa dah? Malu. Pegang tasbih ni malu. Hak tu lah. Tak apalah. Kalau tak mau pegang hak ni, pegang hak digital tu. Jadi akhirnya, kita akan jadi kebiasaan. Tangan kita dulu tak ada. Dulu jarang jumpa orang di tangan dia ni ada tasbih. Dengan rahmat Allah. Bahkan hak ni kena buat. Jangan peduli orang. Kalau kita buat, kerana orang namanya syirik. Kalau kita tinggalkan perbuatan ni, kata Allah, fi'al amal li ajlin nasi riya'un, tarkul amal li ajlin nasi syirkun. Melakukan amal kerana orang namanya riya'. Tinggalkan amal kerana orang namanya syirik. Pasal apa hang tak pegang tasbih? Nanti orang kata aku baik pula. Syirik. Sedangkan amalan ni untuk kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita nak bentuk diri kita. Orang tak mau bentuk diri dia, bepilah ke orang. Ni kita.
Sampai kita tak kisah dengan orang, kita kira kita dengan Allah. Ibadat ni kalau tak buat, tak jadi. Kalau tak istiqamah, tak sungguh. Dia kena konsisten, kena istiqamah. Baru jadi kita. Mula-mula mungkin kita buat malu. Mungkin kita buat. Kita tak betul-betul kejap mati kerana Allah. Mula-mula. Contoh orang sedekah. Sedekah sering. Bila berjalan, duit depan dia, RM1. Orang tanya, tak penat RM5? Ana ikhlas RM1 ya. Kalau nak ikhlas RM5, dia kena bagi RM5. Lama-lama ikhlas RM5. Bila nak ikhlas RM10, kena bagi RM10. Lama-lama ikhlas RM10. Kalau nak ikhlas RM50, bagi RM50. Lama-lama ikhlas RM50. Dia macam tu. Kalau kita nak tunggu mai ikhlas, tak mai. Ikhlas ni dia kena buat sampai jadi perangai, sampai jadi peribadi, sampai jadi darah daging. Barulah ikhlas. Contoh orang mayang duha. Mula-mula, dia mayang duha sebab nak murah rezeki. Lama-lama, bila dia tak nampak rezeki tu. Dia nampak, dia kena buat. Tak buat, dia rasa macam tak cukup diri dia. Dah jadi, dia panggil menyebati diri dengan duha. Jadi kita nak, bila waktu tu, ikhlas dia main. Apa keadaan pun, nak buat juga, nak cari masjid juga, nak buat juga. Tu ikhlas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seterusnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jika kita derma, sedekah, amalan lain dibuat dengan niat pahala untuk mak ayah, adakah pahala dapat juga untuk kita? Bismillahirrahmanirrahim. Dia macam ni lah. Kita ada RM5. Kita hadiah kat orang RM5. Kita habis hari kita tu. Kita ada RM50. Kita bagi orang RM50. Habislah. Kita ada hadiah sekotak. Kita bagi orang ni hadiah. Habislah, kita tak ada lah. Tapi hadiah pahala ke orang ni, ajibnya, kalau kita semayang, kita beramal, dapat 100 pahala. Kita mengaji hari ni, dapat 500 pahala. Habis pengajian kita kata, Allah Tuhanku, dengan berkalalah ada pahala aku mengaji hari ni, semua aku hadiah pada mak ayah aku. Adakah bagi-bagi dapat 100, mak 50, kita 50? Kita tak dapat apa? Tak. Kalau dapat 100, ayah 100, mak 100, kita 100. Pasal apa? Sebab Tuhan tu maha kaya. Tak terkurang sikit pun perbendaharaan dia. Kalau seluruh alam ni orang mentaatinya, semua semayang Melaka, tak ada satu orang pun tak semayang. Semua Islam Melaka, Tuhan tak bertambah sikit pun kebesaran dia sebagai Tuhan sebab dia dah kaya. Tak ada sikit pun. Kalau semua orang menerhaka pada satu alam ni, tak mau semayang semua, masalah Sayyidina Muhammad. Mudarat tak dia? Ketuhanan dia? Tak sikit pun tak kurang. Masalah Sayyidina Muhammad. Sebab dia Tuhan yang maha kaya. Tak kurang sikit pun. Hampa nak bertaat, ikut sungguh hampa. Aku suruh. Mudarat kat hampa. Kat aku tak. Aku Tuhan. Sebab itu, orang Islam ni, kita lah, hari ni kita nak Islam kembali berdaulat. Masalah Sayyidina Muhammad, nak pergi mana tau, tinggal kereta. Tinggal kereta di RNR, kereta perdana. Baliknya petang kereta tak ada lah. Masalah. Tapi kita tinggal di Genting Sepuh, alhamdulillah selamat. Tapi saya suruh Aidil pusing kereta Hidayah. Baca kuat kusti serah kat Tuhan. Tak boleh tinggal macam tu, dia kena dosa juga. Jadi, alhamdulillah. Jadi subhanallah, kita harap kita akan sampai ke satu zaman. Rumah tak ada orang pecah masuk. Tak ada kes kecurian. Tu zaman bila mana Islam merintah. Dia kadang-kadang, orang ni, dia ego, tak mengikut Tuhan. Dia ni kalau hukum Islam jalan lah,
kerak tangan. Ada orang buat tak buruk, dia kata kerak tangan, kalau hukum Islam jalan, habis budak sekolah, kudung habis. Curi raba. Curi raba, curi pensel. Dia tak reti dia cakap tu. Dia nak curi ni bukan semua curi. Kena kerak tangan. Orang miskin curi nasi lemak. Dia tengok nasi lemak atas meja tu kan. Dia pun pergi pelan-pelan. Ambil nasi lemak, dia lari. Pum, lari. Nasi lemak KL berapa balik? RM1.50. Di Kedas RM1 lah. Masih RM1 lagi. RM1 dia curi, RM1.50 dia curi. Takkan dah kena kerak tangan. Tak sampai nisab. Dia pula curi sebab lapar. Kerajaan kalau dapat tangkap orang yang mencuri kena lapar ni, kerajaan kena bagi duit pula kat dia. Kena bagi hadiah pula. Sebab kami minta maaf, kami kerajaan, kami terlepas pandang. Jadi, tu hukum Islam. Dia ada nisab, ada kadar dia. Setakat mana kena curi. Yang mencuri yang kena kerak tangan. Nah, kalau kerak tangan, saya ingat menteri lah yang banyak kena kerak tangan. Dia ambil duit kita banyak. Tu lepas takut sangat tu. Dia mai balik, ya Allah, tak tahulah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kerak tangan lah, hukum Islam jalan, Allahu Akbar. Bukan nak kerak semua orang. Kerak kawah pertama hak curi lah. Lepas tu semua tak curi lah. InsyaAllah. Payah tu. Kerak tangan ni, Rasulullah Sayyidina Muhammad nak menikah payah. Tengok apa dia nak tona main rumah. Handsome nak tona tu. Tangan tak ada. Pergi mana tangan dia? Dia curi apa? Payah nak menikah. Nak minta kerja. Suara-suara fight. Mana sebelah lagi tangan? Curi apa? Orang tanya. Curi apa? Masya Allah. Jadi Allah SWT jalan tengah pekan. Tangan hak kena potong, buah poket. Kalau jalan macam tu, lenggang tu, orang tengok. Mencuri apa? Jadi begitu maknanya pada saya lah. Itulah dia panggil hukuman Allah itu adil. Ya subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi itulah yang dikatakan adilnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dia Maha Kaya. Kita nak hukum hakam Allah berjalan, kita nak negara ni di negara Islam. Bukan manfaat balik pada Allah, balik pada kita. Gitu. Jadi sebab dia Maha Kaya. Kita buat amal ibadat, hadiah kalau kita nak dapat kelebihan lebih banyak, bukan setakat kita niat untuk mak ayah kita, semua untuk orang Islam lah. Bila kita minta ampun, jangan minta ampun seorang-seorang. Minta ampun juga untuk mak ayah, minta ampun juga wal jami'al muslimina wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat. Kita dapat dengan sebab kita doa kat dia, dapat kita lagi. Mungkin dapat kat orang 100, dapat kat kita ni beribu-ribu. Sebab kita adalu al khair ka fa'ili, orang yang menunjuk jalan baik mendapat pahala seperti orang yang berbuat baik. 1000 orang buat baik, semua dapat kat kita. 1,000,000 orang buat baik, semua dapat kat kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Siapa yang dapat paling banyak lebih daripada Rasulullah? Sebab Nabi lah punca segala-galanya kebaikan yang ada dalam alam ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seterusnya soalan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya nak bertanya berkenaan qada solat fardu. Contoh kalau kita tertinggal solat fardu zuhur disebabkan keuzuran, selepas itu kita nak qada balik time asar nanti. Kiranya nanti time asar kita perlu solat asar dulu, selepas itu baru qada yang zuhur, atau qada zuhur dulu selepas itu baru solat asar disebabkan masih awal waktu. Allahumma salli ala sayyidina. Kiranya yang mana seeloknya dilakukan terlebih dulu. Saya nak peringatkan semua kita yang depan ni dan juga tadi di live ni, jangan tinggal sembahyang. Jangan pernah ada isu dengan jangan pernah ada istilah qada sembahyang. Jangan. Tak ada istilah qada sembahyang. Kena sembahyang. Dalam situasi apapun, kena sembahyang.
Taib. Cumanya qada semayang ni kalau wujud sebab isu ni. Kita dah semayang, kita tak boleh menghadap kiblat. Contohnya kena ikat ke, dalam situasi kita tu tak boleh menghadap kiblat. Jadi kita semayang waktu tu mengikut kemampuan semayang macam mana. Ataupun kita tak ada kemampuan nak ambil wudu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila kita tak boleh nak ambil wudu dalam keadaan ataupun mampu ambil wudu tapi pakaian kita bernajis, macam mana keadaan dia? Kita semayang menghormati waktu. Ini dalam mazhab Syafi'i. Hak Nabi suruh, kita kena buat semampu yang kita boleh buat. Allahumma salli ala sayyidina. Dia panggil semayang menghormati waktu. Okey, bila sembahyang menghormati waktu, bila sampai masa kita boleh selesai masalah tadi. Boleh menghadap kiblat, boleh mengambil wudu. Maknanya pakaian kita boleh pakai hak bersih balik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila masa hak mengizinkan tu, baru kita qada. Okey, naik bah. Naik bah ni, kita dah masuk waktu subuh, di orang musafir naik bah. Entah macam mana bas tu, masalah Sayyidina Muhammad, driver dia apa ke mana, menyebabkan bas tu dah masuk waktu subuh, bas masih berjalan. Okey. Kita dah rimah, dah rasa gelisah. Kawan hak berani, dia pergi jumpa driver bas. Tengok Allah, India. Kita kata, uncle, boleh berhenti tak nak semayang? Semayang itu apa? Ini time dah lewat tu. Oh, nak berhenti lah tu. Jadi kalau macam tu, pergi ke tempat duduk, masalah Sayyidina Muhammad. Baik, nak ambil wuduk tak ada. Atas bas nak ambil wuduk tak? Macam mana? Okey, semayang di tempat duduk, menghadap ke arah jalan, Allahu Akbar, semayang subuh. Saja aku semayang subuh, 2 rakaat, menghormati waktu kena Allah Ta'ala. Kalau mati selesai, tak dipertanggungjawabkan depan Tuhan. Aku dah menunaikan yang mampu aku buat. Selagi bila sampai di destinasi, kita pergi di surau, kita qada semayang. Jadi cerita dah ni, nak kalau isu macam ni, nak qada waktu bila? Qada segera. Kalau ada waktu, jangan melengah-lengah. Allahu Akbar. Qada dulu. Salah Sayyidina Muhammad. Semayang fardu tadi, dia ada waktu lagi. Kita masuk waktu zuhur. Kita masih boleh mayang zuhur sehingga sebelum masuk waktu asar. Tapi qada ni kalau kita mati, kita akan dipertanggungjawab depan Tuhan. Pasal apa tak semayang? Qada dulu. Ada orang qada sampai bertahun-tahun, waktu muda tak semayang. Bila main tu baru teringat tak semayang. Macam mana? Qada. Sunat, jangan utamakan sunat. Qada dulu. Sunat tak wajib, qada itu wajib. Macam mana kalau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, qada tu banyak sangat, umur tak banyak dah, mati. Hak tu dengan Allah. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Allah tahu, dia boleh maafkan. Tapi pihak diri kita, jangan maafkan diri kita. Kita kena buat sepanjang masa. Pihak Allah, dia Maha Pemaaf, dia Maha Pengampun. Pihak kita, kita hamba dia, kita kena buat. InsyaAllah. Salam Sayyidina Muhammad. Okey, seterusnya, cuma orang tanya, sunat takkan tak boleh buat Ustaz? Buat. Kalau ada kesempatan teringin nak buat. Tapi utamakan Allah. Contoh kata duha, takkan tak boleh buat? Buatlah. Ada peluang buat. Sampai kata ulama, sampai ke peringkat qada ni, wajib dibuat. Kita tinggal, waktu tak buat qada ni makan ya. Makan, tidur, masuk tandas, bekerja. Waktu tengok handset,
melayan apa semua tu. Taib. Waktu tu waktu kritikal. Waktu tu hang kena qada. Tengok TV apa semua. Waktu tu wajib qada. Duduk atas kepala kita kena qada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seterusnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berkenaan adab menziarahi kubur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Surah, selain surah Yasin, surah apa lagi yang dianjurkan baca bila ziarah kubur? Orang perempuan yang uzur tak boleh ziarah kubur, kan Tok Guru? Kalau duduk di luar pagar kubur boleh tak? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Okey, yang pertama sekali, tak ada surah yang paling baik melainkan surah Yasin. Surah Yasin disebut dengan qalbul Quran, hati pada Al-Quran. Yasin fadilatnya Nabi sebut Yasin lima quri'at lah. Yasin mengikut apa yang kita niatkan. Jadi sebab itu alhamdulillah kita masyarakat Melayu masyarakat yang sangat intim dengan surah Yasin. Alhamdulillah. Orang Melayu ni surah yang dia boleh baca panjang, dengar buah hawai dia boleh sambung Yasin. Kita ni Yasin ni terhafal di mulut. Terhafal sebab kita dah biasa malam Jumaat baca Yasin, malam Jumaat baca Yasin. Ni sangat baik. Terima kasih pada ulama-ulama terdahulu yang telah meletakkan asas ni. Ada satu orang, satu masjid, saya pergi tu, lepas baca surah Suratul Kahfi malam Jumaat. Lepas kata Nabi suruh baca Suratul Kahfi, Yasin Nabi tak suruh baca malam Jumaat. Akhir sekali, masalah senang, mereka pun baca Suratul Kahfi. Hak ramai, tak ada. Seriat. Pasal kena baca Suratul Kahfi, orang Melayu. Salah Sayyidina Muhammad. Akhir dia berkata, oh macam ni berat ni. Akhir, nak buat juga. Minggu ni baca Suratul Kahfi, minggu depan baca Yasin. Hak Yasin ramai. Hak Suratul Kahfi tak ada orang. Jadi sebenarnya masalah Sayyidina Muhammad, masyarakat ni, bila mana dia sudah terbiasa, biasakanlah dia dengan yang dah terbiasa. Lepas tu, Suratul Kahfi tu kita bagilah soalan Sayyidina Muhammad, kita bagi ilmu, kita bagi galakan, suruh dia baca. Tapi jangan buat macam tu. Buat macam tu, jadi orang lari. Soalan, ada dekat dengan masjid, tak main masjid langsung. Pasal apa? Oh, panjang surah tu. Kan? Jadi macam ni, contoh, macam satu zaman dulu ni satu orang. Ni kita kata orang Melayu, masyarakat kita, orang awam. Satu masa tu satu orang tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia jadi imam. Dia orang hafal Quran, panjang lah. Kawan belakang ni, tak habaq lah. Dia baca surah apa? Suratul Baqarah. Dia kira dia. Jadi imam ni pun kena faham, jangan duk kira dia. Jangan duk kira kita, kira orang sama. Akhir sekali, habis satu Baqarah tu, imam bagi salam, main tarawih kot, salam Sayyidina Muhammad. Makmum main tanya, imam, surah apa baca ni? Satu Baqarah. Panjang no. Satu Baqarah ni makna apa tu imam? Surah lembu. Panjang no. Sakit imam nak baca surah apa pula? Suratul Fil. Fil tu makna apa? Suratul Gajah. Lagi panjang nampak cara ni. Sebenarnya alam tarakai ya. Ni jahil masyarakat ni. Jadi subhanallah akhirnya. Assalamualaikum Tuan Imam. Pergi mana? Tak mau lah. Tak mau sembahyang lah. Jadi subhanallah. Ni dia panggil da'i, doa, pendakwah. Soalan Sayyidina Muhammad. Jangan jauh orang pada masjid. Rapat-rapat orang pada masjid. Tu fake tu dia panggil. Dia panggil fake. Macam mana kita nak tarik orang kepada agama. Okey. Berkenaan orang perempuan uzur, tak boleh ziarah kubur kan Tok Guru. Jadi sebenarnya orang perempuan ni, masalah Sayyidina Muhammad, dia kena, orang perempuan boleh ziarah kubur. Tapi situasi dia kena tengok.
Bukan setakat dia ni uzur. Kalau pakai dalam keadaan mulut ni merah ni, merah sangatlah makna. Tebal ni. Lepas tu ni, apa saya tak tahu sebab kami tak pernah pakai. Ni, tebal ni. Pi di kubur, dilaknat oleh orang kubur. Dia ni mai buat apa? Tu, orang perempuan kalau pi tabaruk di kubur tu. Sebab orang pi kubur pernah berlaku dalam sejarah. Dia ni satu budak yang soleh. Pi kubur mak ayah dia, dia baca Quran, dia hadiah pada mak ayah pada ahli kubur. Ahli kubur semua suka. Mai dah budak ni, mai suka. Ni dalam zaman salafus soleh. Jadi subhanallah, soalan Sayyidina Muhammad, kalau mai macam tu, dia kata mai buat apa dia ni? Hang tak mati, hang tak tahulah kubur macam mana. Dilaknat oleh orang kubur. Jadi kalau kita tak suci, tu sah masuk kubur lah. Jadi dia kata apa? Bolehlah berdoa macam mana tadi? Kalau duduk di luar kubur, boleh. Luar pagar. Luar kubur pula. Kalau duduk di luar pagar, kubur boleh? Boleh lah. Jangan masuk dalam kawasan kubur. Jadi, itu yang disebut dengan sedikit berkenaan dengan hukum hakam. Moga-moga menjadi panduan pada kita dalam kehidupan insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala.